Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Muhammad Atiqullah bin Ahmad Tarmizi. Saya berusia 20 tahun. Saya dilahirkan di Hospital Besar Kota Baru pada tanggal 24 September 2001. Saya mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Paung 5 dan seterusnya saya melanjutkan pendidikan pada peringkat menengah rendah di Ma'had Yaakubiah Nipah. Dan seterusnya saya melanjutkan pendidikan pada peringkat menengah atas di Ma'had Amir Indra Petra dalam jurusan Sains Tulis. Sekarang saya menuntut ilmu di Kolej Matrikulasi Kelantan dalam jurusan Sains Modul 3. Hobi saya adalah bermain badminton. Hal ini kerana saya dapat mengisi masa lapang saya dan juga saya dapat menyihatkan tubuh badan saya. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang ahli farmasi. Sekarang saya ingin menceritakan serba sedikit mengenai visi dan misi saya. Visi saya adalah untuk menjadi seorang yang mengamalkan sikap-sikap yang baik dan menjadi seorang yang berguna kepada masyarakat dan negara. Manakala misi saya pula adalah dengan sentiasa menuntut ilmu dan mempraktikkan di dalam diri saya supaya saya dapat menyebarkan faedah kepada masyarakat dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amirah Syafiqah binti Wang Azrin. Saya berumur 20 tahun. Saya dilahirkan di Hospital Mentakak Pahang. Saya dilahirkan pada tanggal 11 Jun 2001. Saya berasal dari Ketereh, Kelantan. Saya merupakan anak sulung daripada 3 orang adik-beradik. Bapa saya seorang pesara tentera dan ibu saya seorang suri rumah. Saya mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Seri Ketereh dan melanjutkan pelajaran di menengah rendah di Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Singal. Saya melanjutkan pelajaran di menengah atas di Maktab Rendah Sains Mara Kuala Krai dan sekarang saya menuntut di Kolej Matrikulasi Kelantan dalam jurusan Sains Modul 3. Gemar bermain basikal dan melihat pemandangan di waktu lapang jika ada masa yang terluang. Cita-cita saya ingin menjadi seorang pakar diet. Visi saya adalah seorang pakar diet yang berjaya dalam bidang yang saya ceburi. Untuk menjayakan visi saya haruslah melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh dan tidak mengenal erti penat lelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Syahadah binti Aziz. Saya berumur 20 tahun. Saya lahir pada 11 Januari 2001 di Hospital Besar Kuala Krai, Kelantan. Saya hingga kini masih menetap di Kuala Krai, Kelantan. Saya pernah bersekolah di SMK Sultan Yahya Petra 1 dan kini saya merupakan seorang pelajar jurusan Sains Modul 3 di Kolej Matrikulasi Kelantan. Saya gemar membaca buku fiksi sama ada e-book ataupun buku bertulis biasa untuk mengisi masa yang terluang. Dengan itu, saya dapat sedikit sebanyak menambah pengetahuan tentang dunia luar. Saya bercita-cita untuk menjadi doktor pakar bedah otak kerana saya begitu mengagumi dan meminati betapa kompleksnya otak seorang manusia. Di sini saya ingin berkongsi sedikit sebanyak tentang visi hidup saya, iaitu untuk menjadi seorang doktor pakar bedah yang berkaliber dan bertanggungjawab. Untuk memastikan visi hidup saya tercapai dengan sepenuhnya, saya perlu melanjutkan pengajian ke bidang perubatan dan melakukan semua perkara sebaik mungkin yang saya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosmawati binti Manaim. Saya berumur 20 tahun. Saya telah dilahirkan pada tanggal 6 Januari 2001 di Hospital Tanah Merah, Kelantan. Saya tinggal dan menetap di Jeli, Kelantan. Saya mendapat pendidikan awal di Sekolah Menengah Kebangsaan Jeli, Kelantan dan sekarang saya sedang melanjutkan pengajian saya di Kolej Matrikulasi Kelantan dalam jurusan Sains Modul 3. Saya suka membaca dan bersenam di waktu lapang dan cita-cita saya ingin menjadi seorang guru biologi. Visi hidup saya adalah untuk menjadi seorang guru yang berkaliber, berprestasi tinggi, kreatif dan inovatif. Dan misi hidup saya adalah untuk menjadi seorang guru yang dapat memberi motivasi dan inspirasi kepada pelajar saya.
Orang mestilah mempunyai kekuatan dan kelemahan diri masing-masing. Begitu juga dengan saya. Kekuatan saya mudah bergaul serta menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling. Sebagai contoh, apabila saya memasuki alam matrikulasi, saya mudah untuk mendapat kawan baru. Seterusnya, kelemahan diri saya merupakan seorang yang pemalu. Pada masa yang sama, saya cuba untuk mengatasi masalah tersebut apabila pada tingkatan 5, saya menyertai pertandingan kalam jama'i. Kelemahan diri saya merupakan seorang yang pemalu apabila berhadapan dengan orang ramai. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya telah menyertai pertandingan kalam jama'i pada peringkat negeri sewaktu tingkatan 5. Alhamdulillah, nasib telah menyebelahi pasukan saya kerana kami telah menjuarai kalam jama'i pada peringkat negeri. Setiap yang diciptakan oleh Tuhan pasti mempunyai kelemahan dan kekuatan tersendiri. Saya juga mempunyai kekuatan dan kelemahan saya. Kelemahan saya ialah saya cukup lemah untuk memahami sesuatu dengan kadar segera. Untuk mempelajari sesuatu yang baru, saya mengambil masa yang agak panjang untuk menguasai sesuatu. Sebagai contoh, saya susah untuk memahami mata pelajaran matematik yang diajar oleh pensyarah saya. Untuk mengatasi masalah itu, saya akan mengulang kaji pelajaran dengan lebih lagi. Di samping itu, saya juga mempunyai kekuatan saya sendiri, iaitu saya mudah untuk memulakan sesuatu perbualan jika saya bertemu dengan seseorang yang tidak dikenali. Jika dalam situasi yang tertentu. Kekuatan diri saya ialah saya mempunyai kemahiran komunikasi yang baik. Tidak kira bila bersama dengan orang luar ataupun berhadapan dengan sahabat-sahabat. Saya juga merupakan seorang yang yakin dengan kebolehan diri sendiri, tidak kira apa jua keadaan. Yang paling penting, saya boleh mempelajari perkara yang baru dalam masa yang singkat. Jadi, saya tidak mempunyai masalah untuk menerima tugasan atau kerja yang di luar jangkauan saya. Saya mempunyai kelemahan saya yang tersendiri. Antaranya ialah saya mengalami kesukaran untuk bertoleransi apabila terdapat segelintir orang yang melakukan kesilapan yang sama berulang kali. Tetapi, saya sentiasa cuba untuk mengatasi kelemahan itu dengan menegurnya agar dia tidak lagi melakukan perkara yang sama berulang kali. Selain itu, saya mengalami masalah sukar untuk fokus apabila perkara itu di luar dari minat saya. Jadi, saya lebih memilih untuk melakukan perkara yang menarik minat saya supaya saya tidak hilang fokus dengan begitu sahaja. Setiap manusia diciptakan dengan kekuatan mereka masing-masing diiringi dengan kelemahan mereka yang tersendiri. Begitu juga dengan saya. Kekuatan saya adalah saya seorang yang profesional, saya seorang yang mempunyai daya kreativiti yang tinggi dan kekuatan yang paling saya kagumi dengan diri saya adalah saya mempunyai kemahiran mengajar. Namun begitu, saya juga mempunyai kelemahan saya yang tersendiri, iaitu saya tidak dapat melakukan banyak kerja dalam satu masa dan saya juga tidak mahir menggunakan alatan tangan. Menurut kajian yang telah dijalankan oleh Universiti Teknologi Mara, sikap pemandu ketika berada di jalan raya merupakan faktor dominan berlakunya kemalangan jalan raya. Memang tidak dapat dinafikan. Pemandu baca pada ini memandang enteng terhadap peraturan-peraturan jalan raya yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Buktinya, ramai pemandu yang tidak mematuhi laju terutama ketika memandu di lebuh raya sehingga menyebabkan mereka gagal mengawal kenderaan apabila cuba membelok ke kanan atau ke kiri di seleko-seleko jalan. Di sisi itu, risiko untuk seseorang mengalami kecelakaan jalan raya adalah lebih tinggi bagi mereka yang memandu dalam keadaan mengantuk ataupun mabuk. Ini kerana memandu dalam keadaan mengantuk akan menyebabkan hilang konsentrasi dan secara tidak langsung menyebabkan kenderaan dikawal secara autopilot yang akhirnya membawa kepada kemalangan jalan raya. Selain daripada faktor manusia, keadaan jalan raya yang tidak memuaskan turut membawa kepada kemalangan jalan raya. Di samping itu, struktur jalan yang berlekak-lekuk serta mempunyai permukaan yang tidak rata, infrastruktur jalan yang turut gagal berfungsi juga boleh membahayakan pengguna jalan raya khususnya bagi mereka yang memandu pada waktu malam. Seperti yang kita ketahui,
Rakyat Malaysia gemar memulakan perjalanan mereka pada waktu malam, khususnya pada musim perayaan, bagi mengelakkan masalah kesesakan lalu lintas. Namun, ketiadaan lampu jalan di sepanjang jalan raya menyebabkan keadaan sekeliling menjadi gelap dan seterusnya membataskan penglihatan para pemandu terhadap objek di hadapan mereka. Oleh itu, pelbagai pihak haruslah berganding bahu dalam mencari ikhtiar supaya kadar kemalangan maut di jalan raya di Malaysia dapat dikurangkan. LGBT merupakan isu yang sangat merunsingkan di seluruh dunia. LGBT bermaksud lesbian, gay, bisexual dan transgender. Penggunaan istilah ini pada awalnya bertujuan untuk disematkan pada individu yang memiliki kecenderungan seksual tersebut. Apakah faktor terjadinya LGBT? Faktor utama ialah faktor keluarga. Orang tua memainkan peranan yang sangat penting dalam mendidik atau menjadi role model untuk anak-anak mereka. Sebagai contoh, apabila seorang anak perempuan mendapat perlakuan kasar atau tindakan keras daripada ayah atau saudara lelaki yang lain, maka akibat daripada trauma tersebut bisa saja memiliki sifat atau sikap yang benci terhadap semua lelaki, dan pergaulan juga menjadi faktor utama berlakunya LGBT. Maka mereka akan mula berminat dengan perkara itu meskipun ianya menyalahi undang-undang LGBT. Mereka yang terlibat dalam LGBT suka untuk kembali ke tempat asal kerana keterlibatannya telah sebati dengan diri mereka. Maruah mereka akan tercalar kerana masyarakat tidak akan pernah menerima LGBT ini. Jadi mereka lebih cenderung untuk menerima penghinaan, malah ramai yang akan membuli mereka. Kesimpulannya, setiap insan berhak untuk mendapat kasih sayang yang secukupnya. Namun begitu, insan tersebut perlulah mencari kasih sayang dari sumber yang betul dan tidak melawan fitrah manusia. Di negara kita, Malaysia, banyak berlaku kejadian tanah runtuh dan banjir. Kiranya, kemajuan dan kecanggihan mekanisme yang terus meningkat telah menyebabkan kejadian ini berlaku. Selain itu, pihak-pihak tertentu yang bertanggungjawab membangunkan sesuatu kawasan tidak mengambil kira aspek keselamatan di tempat tersebut yang akan dialami oleh manusia. Beberapa punca kepada masalah ini antaranya ialah sikap segelintir manusia yang lebih mengedepankan kemajuan modernisasi berbanding pengekalan kualiti alam sekitar. Kejadian penebangan hutan secara berleluasa hampir memusnahkan alam sekitar dan ini mengakibatkan banjir kilat dan memusnahkan kawasan tadahan hujan di Malaysia. Selain itu, kaedah pertanian yang tidak sistematik dan air yang tidak berfungsi dengan baik menyumbang kepada kejadian banjir kilat. Sikap tidak bertanggungjawab masyarakat, khususnya yang tinggal di kawasan perumahan, menyebabkan sistem pemberitan gagal berfungsi. Namun begitu, dengan sikap masyarakat yang tidak cakna untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi hanya berharap adanya yang akan membesarkan masalah ini, kerajaan perlu memainkan peranan penting untuk menyehatkan kawasan hutan yang akan digunakan. Selain itu, denda yang setimpal haruslah dikenakan kepada mereka yang tidak bertanggungjawab. Seterusnya, mengamalkan kaedah pertanian yang sistematik dan tidak menjejaskan alam sekitar. Tuntasnya, kerjasama semua pihak perlu bagi menjamin kualitas hidup. Kerjasama semua pihak perlu bagi menjamin kualiti hidup. Seterusnya, menjadi pemangkin kelestarian alam sekitar. Isu semasa yang ingin saya sentuh di sini adalah tentang penderaan kanak-kanak. Penderaan kanak-kanak merujuk kepada penderaan secara fizikal dan emosi, penderaan seksual, kecuaian dan pengabaian terhadap kanak-kanak termasuk sebarang bentuk eksploitasi atau komersial. Faktor-faktor penderaan kanak-kanak yang utama adalah masalah institusi keluarga di mana konflik yang berlaku dalam sesebuah keluarga. Seterusnya, faktor terbesar yang turut menyebabkan penderaan kepada kanak-kanak adalah kesempitan hidup, yang mana merujuk kepada keuangan yang rendah menyebabkan mereka rasa terbeban dengan kanak-kanak dan kekurangan didikan agama dalam kalangan ibu bapa. Kesan-kesan daripada perbuatan tidak berperi kemanusiaan ini sudah tentu memberi impak yang buruk kepada mangsa. Yang pertama, mangsa akan mengalami kecederaan fizikal. Seterusnya, proses perkembangan mangsa juga kemungkinan besar akan terganggu. Kemudian, ia juga akan memberi kesan terhadap tingkah laku di mana mangsa berani mencederakan diri sendiri apabila tertekan. Akhir sekali adalah langkah-langkah untuk mencegah penderaan kanak-kanak.
Yang pertama ialah ibu bapa perlu bijak menangani masalah institusi keluarga. Seterusnya, masyarakat perlu peka dengan keadaan di sekeliling. Dan yang akhir sekali, ibu bapa perlu mendapatkan bimbingan daripada kaunseling mengenai cara untuk mendidik anak-anak.